الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung dan meneruskan pengajian dan kuliah daripada kitab yang bertajuk Talbis Iblis. Talbisu Iblis iaitu belitan tipu daya Iblis la'natullah alaih, yang dikarang pada judul asalnya oleh Al-Imam Ibn Jauzi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan diterjemahkan dan diambil isi-isi pentingnya oleh Al-Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Kita berhenti pada 10 hari bulan 11 tahun 2022, bulan lepas lah, pada muka surat 8, iaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Ayat ni yang terakhir sebelum dia masuk kepada tajuk peringkat godaan iblis dan syaitan. Baik, kata musannif hafizahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan salah satu sebab mengapa syaitan boleh menguasai manusia dengan katanya, yakni kata Allah lah, bukan kata syaitan, kata Allah. Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, 37 hingga 38. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. صدق الله العظيم. Surah Az-Zukhruf. Ayat ni kata Allah Ta'ala, wa man ya'shu, dan sesiapa di antara kamu yang berpaling daripada pengajaran kami. Ya'shu ini dalam tafsir Al-Quran menyebut, maksudnya asal perkataan ya'shu ni
iaitu dia buta. Asal perkataan ni maksud buta. Asal perkataan ya'shu daripada perkataan ashun. Ashun ni dia selaput di mata yang membuatkan seseorang tu tak nampak, buta. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata wa man ya'shu an dzikrir rahman, sesiapa yang lupa atau sengaja buat-buat tak nampak, bagaimana nak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Ar-Rahman itu. Orang yang selalu lupa Allah, suka lalai leka daripada perintah Allah, lawan perintah Allah, lawan ajaran dia, tak semayang, tak puasa, tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, buat maksiat, buat dosa, tak jaga mata, tak jaga hati, tak jaga mulut. Orang macam ni termasuk dalam ayat ini. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, orang yang selalu lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akan jadi? Dia, kalau kita mengaji bahasa Arab, man itu dipanggil syartiyah. Kalau jawab, kalau ada syartiyah, dia mesti kena ada jawabu asyartiyah, jawab syarat. Tak apalah, tetap faham-faham lah, tak faham tak apa, saja sebut. Nak sebut wa man ya'shu, maksudnya dan sesiapa. Bila kata sesiapa, maksudnya bukan tanya, tetapi syarat. Sesiapa yang ada ciri ni, maka jadilah begini. Hasilnya jadi begini. Orang yang selalu lupakan Allah, lalai dan tidak melihat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran daripada amaran-amaran dia, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitana, yang ni jawabu syart. Nuqayyid lahu, kami akan ikat dia, kami akan iringkan dia, kami akan letakkan untuk dia. Tu maksudnya, kami akan hantar kat dia. Lahu syaitanan, syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan ini adalah teman baik kita. Syaitan ni jadi teman baik kita. Sebenarnya terjemahan dia dalam bawah ni, dia terjemah sampai ayat 36 je. Ayat 37, 38 dia tak terjemah. Kalau kita tengok, dia kata sesiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi tuan-tuan, ayat ni dia terjemah daripada 36 je. Ayat 37 dia tak terjemah, dan 38 dia tak terjemah di bawah ni. Jadi saya sambung je lah terjemahan dia. Dengar je lah ya. Saya sambung dulu, nanti saya akan berpatah balik ke 36 tadi. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Siapa maksud ni? Apa maksudnya? Dan sesungguhnya mereka tu siapa? Siapa dia? Iaitu yang lupakan Allah. Puak-puak ni yang dimaksudkan dalam ayat ni, kebanyakan yang dimaksudkan dalam ayat ni ulama kata orang munafik. Orang munafik. Orang munafik ni dalam ayat ni yang Allah jadikan syaitan peneman dia, kawan dia. 24 jam syaitan jadi peneman kawan dia. Mereka ni, perangai dan sikap mereka sentiasa menegah kamu, menyekat kamu daripada jalan Allah, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah daripada Allah. Ini pelik manusia ni. Golongan munafik ni, diri dia rasa diri dia betul, orang lain salah. Faham tak? Diri dia sekat orang ke jalan hidayah, yang dia kata sesat tu. Yang dikata sesat tu, dia kata itu jalan, bukan jalan hidayah, tu jalan sesat. Tu sebab aku tak bagi orang pergi. Nampak? Ni antara perangai dia. Ada seorang bapa kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapa dia Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr. Bapa dia ni tak masuk Islam. Waktu Rasulullah sampai dekat Madinah, dia tak nak masuk Islam. Yang masuk Islam bini dia, iaitu Ummu Sulaim. Mak Anas bin Malik ni nama Ummu Sulaim. Mak dia ni lah yang bawa Anas bin Malik waktu tu umur 10 tahun
bawa pergi jumpa Rasulullah dan Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pengetahuan si Malik ni, tanpa pengetahuan si suami dia Malik bin Nadhr ni. Jadi dia duk sangka kok Malik bin Nadhr masuk Islam dah, rupa tak nak masuk Islam si suami ni. Balik ke rumah, suami tanya, Ummu Sulaim, pergi mana hang ni? Bawa anak keluar pergi mana? Dia kata bawa pergi jumpa Rasulullah. Buat apa? Buat apa bawa anak ni pergi jumpa Rasulullah? Dia kata aku nak masuk Islam. Kalau hang nak rosak, hang rosak seorang-seorang. Jangan hang sesatkan anak hang sekali dengan hang, dia kata. Bahasa kasar macam itulah. Kalau nak terjemah bahasa mudah. Kamu menyesatkan anak kamu, dia rasa diri dia betul. Ini orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan Nabi yang sesat, mereka yang benar. Nabi yang membawa ajaran yang sesat, mereka bawa ajaran yang dapat hidayah. Nampak tak? Yang ni adalah perangai mereka. Ayat ni sama juga. Maksud dia macam tu. La yasudduhum wa la yasuddunahum 'anis sabil. Mereka cuba menyekat manusia daripada jalan Allah. Tak cukup takat tu, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, mereka mengira mereka ni di kalangan orang yang dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Tak, depa sesat sebenarnya. Lalu kata Allah, hatta idza ja'ana, sampailah satu ketika telah datang kepada kami, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Apa maksud dia? Ayat ni maksud dia apa? Sehingga mereka itu, yakni siapa dia? Orang kafir, munafik tadi. Kapiak munafik dia lah tu. Munafik ni lagi teruk pada kapiak. Dalam tafsir Al-Baghawi sebut ya'nuna al-kafir wa qarinah. Akhirat ni nanti puak kapiak ni, puak munafik ni, Allah bangkitkan sekali dengan qarinnya. Kejap lagi saya cerita qarin tu apa. Saya cerita qarin tu apa. Ni banyak orang nak tahu pasal qarin tu apa. Kejap lagi saya syarah qarin tu apa. Yang ni kita nak perhabis ayat ni dulu. Sekali lagi saya syarah. Syaitan, orang kafir ni akan dibangkitkan dengan qarin dia sekali. Qarin dia ni yang bantu dia ni, yang sesatkan dia ni. Bila datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kafir munafik dengan qarin ni, maka pada waktu itu kafir ni, orang kafir ni dia akan kata pada qarin dia. Yang ni tak terjemah habis, jadi sayang tak baca habis. Kan, sebab ada cerita yang menarik bawah ni. Ini kata-kata siapa? Si munafik kafir tadi kepada qarinnya. Waktu tu dia menyesal sungguh. Menyesal apa? Menyesal ikut kata qarin ni. Menyesal ikut kata si qarin ni. Qarin ni siapa? Syaitan lah. Nampak? Nuqayyid li ayat 36. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Syaitan itulah qarin dia. Jadi pada waktu itu si kafir ni menyesal ikut kata qarin ni, syaitan ni. Dia kata apa? Ya laita baini wa bainaka, alangkah baiknya, alangkah bahasa mudahnya apa kan, ya laita baini wa bainaka, alangkah baiknya dahulu. Ada alangkah ni kira tanda menyesal lah. Laita ni perkataan maksudnya kalau boleh patah balik lah, gitu. Kalau boleh patah balik ke dunia, masalah tak boleh patah balik dah. Kita ni masuk kubur, masuk api neraka ke, wa'iyadzubillah min zalik, wa'iyadzubillah, semua dia akan keluar perkataan alangkah baiknya kalaulah aku ada kat dunia dulu, kalaulah dulu. Masih lagi dia sebut kalau. Masa kat dunia dia tak mau sedar, dah masuk kubur baru nak kata kalau. Mana nak ada kalau dah? Tak boleh dah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, dalam Quran banyak ayat-ayat menyesal ni. Contoh Allah Ta'ala kata, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Masuk api neraka. Dalam surah Fatir, ayat ni surah Fatir. Masuk api neraka, dia menjerit dalam api neraka. Lalu dia kata apa? Ya Allah SWT Muhammad, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada api neraka ni. Pasal apa? Kata Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami kalau boleh nak buat amalan soleh balik yang dulu kami tak buat. Allah Ta'ala balas balik. Allah Ta'ala kata apa?
awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku panjangkan umur kamu, aku panjangkan masa kamu, aku bagi kamu peluang dulu, aku bagi kamu nyawa, aku bagi kamu otak, aku bagi kamu kesedaran, aku turunkan Al-Quran, aku hantar Nabi, aku hantar tok guru ustaz mengajar. Tu semua maksud dia belakang tu, nak bagi faham. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Rasanya dah cukup dah kalau kamu nak ambil pengajaran. Rasa dah cukup dah kot. Aku nak buat apa lagi dah? Kalau yang aku dah hantar hari tu pun hang tak ambil pengajaran, nak kata apa lagi? Tak sedar lagi. Wa ja'akumun nadhir, maka telah datang kepada kamu peringatan dan amaranku yang keras. Dah datang dah peringatan daripada Allah. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka kata Allah, rasakan azab aku. Hari ini tak ada siapa yang akan bantu kamu hari ini keluar daripada api neraka ni. Waktu tu yang menyesal waktu tu. Waktu tu bila Allah Ta'ala kata tolak permintaan dia nak kembali ke dunia, waktu dia nak buat apa? Dia boleh buat apa? Tak ada jalan lain. Bila dah masuk dalam api neraka, nak minta pada Allah nak keluar, Allah tak bagi tan izin, Allah tak izinkan, waktu tu dia akan cuba menyalahkan orang lain. Faham tak? Dia suka blame orang. Dia suka blame orang. Padahal salah tu mai daripada diri dia sendiri. Dia suka blame salahkan orang. Dia ada satu cerita budak sekolah. Budak sekolah asrama dulu. Budak ni tengah tidur. Tengah tidur. Baring-baring tidur, kawan nak pedajar dia. Kawan ni ambil tai ayam. Kan? Letak tai ayam tu kat hidung dia. Tengah dia tidur. Tengah-tengah nak bangun tidur tu dia bau apa? Bau tai. Kat mana bau tai ni? Last sekali dia pergi hidu kat baju dia. Tak ada pun. Buka baju, bau tai dia lagi. Dia salah baju. Faham tak ni? Dia suka salah orang. Dia cium baju dia, dibuka balik baju, campak buang. Padahal baju tu tak kena tai pun. Yang tai tu ada kat mana? Kat hidung dia. Sehari dia bau lagi. Tak mana bau ni? Buka seluar lah. Kok seluar kot kena tai. Buka seluar, buka balik, ada lagi tai. Last sekali, tak mana tai ni? Dia buka spender, baju dalam spender, buka habis, tai ada lagi. Dia salahkan baju, dia salahkan spender, dia salahkan seluar. Padahal tai itu ada kat mana? Tai itu ada kat hidung dia. Nampak ni? Ini perangai suka apa? Suka cari salah orang. Nampak tak? Macam ni lah perangai. Bila orang ni tak minta pada Allah, tak habis. Ni cerita dalam Quran ni. Minta pada Allah nak keluar tak boleh. Dia mengaku dia salah. Sekarang ni macam mana aku nak salahkan orang? Contohnya apa? Ni ayat kita ada baca ni. Dia akan salahkan siapa? Aku akan salahkan syaitan. Syaitan punya hal ni. Ni semua hang punya hal, syaitan. Kalau hang tak suruh aku buat, aku tak idi macam ni. Dia marah syaitan pula dah. Maka ayat marah syaitan tu yang mana? Ayat 38 ni. Dia kata apa? Ya laita baini wa bainaka. Dah masuk neraka, nak keluar api neraka tak boleh. Dia kata apa? Alangkah baiknya antara aku dengan antara kamu ni bu'dan masyriqaini. Biarlah Allah Ta'ala jauhkan di antara timur dan barat. Masyriq ni maksudnya apa? Tempat terbit matahari. Masyriqaini. Masyriqaini maksudnya timur dan barat. Kalau baiklah dulu aku tak dekat dengan hang, minta jauhlah macam jauhnya antara timur dan barat. Fabisal qarin, kamulah sejahat-jahat kawan kalau dibuat kawan. Waktu tu baru dia tahu syaitan tu sejahat-jahat kawan. Baru dia tahu syaitan ni tak boleh dekat dengan dia, tak boleh buat kawan. Tiba-tiba hang pergi ambil sebagai kawan. Daripada ayat ni lah, dalam bab perubatan ataupun bab syaitan dan jin ni dalil bahawa kita tak boleh berkawan dengan sebarang jin ataupun syaitan. Sekalipun kita kata di jin Islam ke, jin baik ke, jin apa sekalipun, kita tak boleh kawan dengan mereka.
Biar mereka kawan sama-sama mereka. Tuan-tuan tak boleh kawan mereka. Tak boleh ambil dia sebagai khadam buat jin, sebagai kawan, sebagai teman buat soal, buat sembang-sembang. Tak boleh. Itu bukan boleh buat kawan. Fabi'sal qarin. Puak-puak syaitan ni sejahat-jahat kawan kalau nak dibuat kawan. Tapi sebenarnya kita sejahat-jahat kawan ke nak ambil dia kawan ke tak ambil ke, syaitan ni, qarin ni dia ada pada setiap daripada kita. Hanya cerita qarin. Apa maksud qarin? Qarin ni maksudnya kawan, teman yang dekat dan hampir, kita panggil qarin. Qarin ni maksudnya teman, kawan yang dekat. Daripada perkataan qarana yaqrin. Qarana maksud dia apa? Dia duduk dengan kita, tidak akan terlepas 24 jam duduk. Dia kepit dengan kita ni 24 jam tak terlepas. Macam tu kawan. Itu namanya qarin. Bukan sadiq. Sadiq ni kawan yang percaya dengan apa yang kita buat. Faham tak ni? Itu ada beza. Ada sahib. Sahib ni apa? Kawan biasa. Ini sahib, kawan biasa, duduk kawan pun semua ni kan. Ada sadiq. Sadiq ni apa? Sadiq ni kawan yang kita percaya bahawa apa yang dia kata, dan dia pun percaya dengan apa yang kita kata. Kalau dua-dua ni ada perasaan tak percaya, betul ke ni? Nampak tak ni? Percaya, dalam keadaan ada syak wa sangka, itu bukan sadiq. Itu sebab kawan ni ada macam-macam kategori. Satu lagi kategori kawan kita panggil dia qarin. Qarin ni maksudnya kawan yang tak berpisah dengan kita, berketui dengan kita ni 24 jam. Tu kita panggil dia qarin. Jadi kita ni semua ada qarin. Qarin ni bukan syaitan. Bukan semestinya daripada syaitan. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang cerita pasal tentang qarin. Pasal qarin. Ni dalil tentang qarin. Dengar ya. Hadis ni dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ni dalam riwayat Imam Muslim. Satu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni keluar daripada rumah isteri dia pada malam itu. Malam tu giliran rumah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni dapat giliran 2 malam. Isteri lain dapat 1 malam. Pelik dah. Pasal apa Aisyah dapat 2, hak lain dapat 1. Macam tak adil je, mentang-mentang lah kawan tu muda, anak dara. Bukan. Dia cerita dia macam ni. Mula-mula Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Lepas Khadijah meninggal, Rasulullah kahwin dengan nama seorang sahabiah, isteri yang kedua Rasulullah kahwin lepas Khadijah meninggal, iaitu namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni umur dia 60 tahun tu. Waktu tu umur 60. Maksudnya tua dah, janda, umur 60. Jadi tiba-tiba lepas 6 bulan Rasulullah kahwin dengan Saudah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah dengan peristiwa yang panjang. Yang ni lain kali lah kita cerita macam mana Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Ada cerita dia. Malaikat bawa turun gambar tunjuk kat Rasulullah. Gambar yang ni. Ni bukan saya reka, ni ada gambar muka siapa. Sebab Aisyah ni dia macam perempuan lain, dia tak pernah keluar daripada rumah. Rasulullah pun tak pernah kenal dia, walaupun Rasulullah kawan dengan ayah dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Dia tak pernah kenal Aisyah. Tu yang ditanya pada orang perempuan di zaman tu, kenal tak muka ni siapa dia? Sebab yang kenal orang perempuan di zaman Rasulullah hanya orang perempuan. Rasulullah memang tak kenal orang perempuan. Lepas 6 bulan Rasulullah kahwin dengan Aisyah. Bila kahwin dengan Aisyah, bezalah. Kahwin umur 8, isteri anak dara dengan isteri umur 60. Dah tentulah ada beza kan. Beza pada layanan dia, beza pada macam-macam lah, faham lah kan. Bezalah 60 dengan 8 tahun ni. Of course lah berbeza. Tuan-tuan ni pun sama. Kalau dapat hak 22, hak 72 tu kadang-kadang je lah balik hantar lauk ya. Boleh faham dah? Kali harap sangat tengok muka pun kena. Jadi bila Rasulullah dah kahwin dengan Aisyah,
dalam riwayat fa arada talaqaha, Rasulullah nak ceraikan Saudah, nak ceraikan dengan cara baik. Sebab Saudah ni dah tua dan tak larat dah, duduk rumah dia pun tak larat. Tapi Saudah kata, ya Rasulullah, jangan cerai aku, la tutalliqni, jangan cerai aku, fa inni arjullaha an yuhsyarani baina zaujatik, aku mengharap pada Allah di akhirat nanti, kalau boleh aku nak aku dihimpunkan dalam kalangan isteri-isteri kamu di syurga nanti. Maksudnya apa? Bila kamu ceraikan aku bukan isteri lagi, bukan isteri orang beriman lagi dah. Boleh faham tak? Bukan isteri Rasulullah lah. Setidak-tidaknya aku dapat kemuliaan menjadi isteri kamu. Walaupun aku ni dah tua, dah tak boleh nak buat apa lah kan, tak boleh nak layan kamu kan. Jadi macam ni lah. Kita nak, orang kata apa, win-win situation kan. Nak buat win-win situation macam ni lah. Kamu tak payah cerai aku, ni kena negotiate elok ni. Kalau silap negotiate habis. Jadi win-win situation lah ya. Kamu tak payah cerai aku, tapi hari giliran aku ni aku bagi kepada Aisyah, tu je. Kalau kamu nak balik, baliklah, nak jenguk. Tapi hari giliran rumah aku tanazul anil haq. Dia turunkan, lepaskan hak dia untuk berumah. Dia poligami, faham tak? Dia mesti kena ada hak setiap isteri. Kalau tuan-tuan maksimum 4 je lah. Jadi mana-mana lah, mana-mana atok lah. 2 malam, semalam. Atok lah sendiri. Dia mesti kena bagi adil lah, adil. Kalau sana beli ayam, sini pun kena beli ayam. Nampak tak? Jadi ada dah 2 rumah, ada 2 dapur kan, ada 2 peti air. Jadi kena faham-faham lah, kena agih dengan sama rata. Macam tu lah. Nabi pun macam tu juga. Jadi tak apalah, kecuali kalau si isteri tu lepaskan hak giliran dia. Dia panggil naubah. Hak giliran dia, kalau dia yang lepaskan sendiri, tu tak ada masalah. Sebab dia sendiri yang tak mau, dia sendiri yang tolak dan lepaskan. Jadi dia kata, hari giliran rumah aku tak payah bagi ke aku serahkan pada Aisyah. Dia dapat 2 malam. Yang penting aku jadi isteri kamu sampai aku mati. Tu je lah. Maka Rasulullah pun setuju, Aisyah pun setujulah kan. Jadi dia di 2 malam. Lepas tu Rasulullah kahwin sampai 11 orang. Jadi yang lain-lain tu semua sehari lah, semalam. Yang Aisyah tetap 2. 1 malam malam dia, 1 malam tu yang Saudah bagi kat dia. Itu yang jadi sejarah 2 malam tu. Tu nak cerita. Jadi banyak berlaku kisah Rasulullah ni Aisyah lah. Sebab Rasulullah duduk lama kat rumah dia 2 malam. Jadi dalam riwayat, Rasulullah keluar 1 malam daripada rumah Aisyah, keluar waktu malam. Jadi waktu tu tiba-tiba Aisyah faghirtu alai. Rasulullah tiba-tiba keluar. Rasulullah tak habaq dekat bini, kat Aisyah ni nak keluar pergi mana. Bila dia keluar waktu malam, maka tiba-tiba timbul rasa cemburu dalam hati aku. Biasalah orang perempuan, kita keluar lawa sikit, dia cemburu dah. Keluar pergi sana tak ajak dia marah dah. Keluar pergi Tesco je pun, tak panggil Tesco lah, Lotus kan. Keluar pergi Lotus je cemburu dah. Macam tu lah, dia ada rasa cemburu. Dan ada rasa fikir benda tak elok. Apa fikir benda tak elok? Dia fikir Rasulullah pergi rumah isteri lain. Rasulullah bukan jenis macam tu. Kalau dia pergi rumah isteri lain, kalau giliran isteri lain, dia pergilah. Malam tu malam Aisyah. Tu sebab dalam bab poligami ni, yang dia ambil kira ni adalah bermalam. Siang waktu kerja, malam tu faham tak? Bermalam tu yang lebih penting. Jadi bila malam tu Rasulullah keluar, pada hari giliran malam tu untuk Aisyah, Rasulullah keluar. Jadi rasa jealous ya. Kemudian faja'a fara'a ma asna'. Rasulullah pun keluar, adalah urusan dia, bukan pergi rumah lain pun, ada urusan dia lah. Jumpa sahabat ke, ziarah kawan ke, pergi ziarah kubur ke. Kadang-kadang di malam-malam Rasulullah pergi kubur. Tu Rasulullah macam tu. Dia jumpa kawan-kawan ke, dia tengok sahabat-sahabat dia yang susah sakit ke. Kadang malam pun dia keluar Rasulullah. Tak lama, malam tu juga Rasulullah balik. Dia keluar tak habaq, Aisyah cemburu, balik-balik sampai kat rumah, faja'a fara'a ma asna'. Rasulullah tengok perangai Aisyah. Tahu lah perangai orang perempuan kalau dia cemburu? Tahu lah perangai?
Masa masuk rumah, Assalamualaikum. Buat dek ya kan. Tu dia lah tu, cemburu lah tu. Buat senyap, dia buat kerah tu, buat kerah. Buat kerah. Dia buat muka Donald Duck. Dia ni mula muncul ni merajuk lah tu, merajuk. Faham lah, kita pun kena kawal keadaan lah. Nak buat macam mana kan? Balik-balik tu tengoklah muka cemburu tu ada, bukan tak kenal. Rasulullah pun tahu muka cemburu tu. Cemburu tu kalau cemburu tempat betul tak apa, ni cemburu buta namanya. Cemburu buta. Pi mengaji pun cemburu. Kita pi kedai beli lauk nasi lemak pun cemburu, sebab yang jual nasi lemak tu janda. Cemburu saja. Cemburu serba tak kena. Dia kata, pasal apa bang beli nasi lemak? Dah bagi aku nak makan nasi lemak. Pasal apa beli kat orang tu? Pasal apa tak beli kat dia pula? Dia nasi lemak sedap. Sebab janda kan. Alah. Ini masalah ni kan. Itu cemburu buta nama dia. Nampak tak? Tak ada apa lah. Dia tu janda ke tak janda ke, tu dia apa. Tapi antara salah satu sebab tu lah juga dia. Tu cari naas lah tu. Jawab macam tu kan. Jadi nak sebut Allah, dia cemburu tu cemburu buta lah. Tak ada sebab apa-apa. Nampak tak? Dia berlaku dalam keluarga ni berlaku. Lagi-lagi kalau suami tu kerja itu melibatkan dengan orang perempuan, contohnya misal, kalau tak boleh kawal perasaan cemburu ni akan dikawal oleh syaitan. Ni dalil hadis dia. Jangan main-main. Cemburu yang berlebihan kadang dia bukan main daripada perasaan sayang dah. Memang cemburu sebab sayang orang kata. Tapi tak, kalau cemburu yang buta tuli, kau suka nak cemburu ya, sikit-sikit cemburu sampai suami pun jadi lemah, letih, penat, serabut kepala. Nampak tak? Serba-serbi, dia rasa pelik, dia rasa kita ni tak jujur, rasa kita ni khianat dengan dia. Ada macam tu. Serba tak kena. Lah sekali kita pun rasa aku nak pergi kerja lah. Pergi kerja tak nak bagi makan anak pun tak ada kan. Masalah bila tempat kerja ada perempuan macam tu lah. Baik, tuan-tuan muslim muslimat. Bila Rasulullah balik tengok dia macam memang muka cemburu lah, muka muncul. Faqala, Rasulullah pun kata, malaka ya Aisyah aghirti. Kata Rasulullah, pasal apa ni Aisyah? Pasal apa ni tengok muka ni cemburu ke? Aku keluar malam-malam ni hang cemburu ke? Faqultu, maka Aisyah kata, wa mali la yugharu misli ala mislik. Dia kata, mengapa pula aku tak cemburu? Kamu tu dah handsome, lawa gitulah Nabi kan. Dia macam ni lah. Rasulullah tu walaupun umur 60, tapi uban di kepala tak sampai 20 helai. Umur 60, uban di kepala tak sampai 60 helai. Tak 20 silap. Ada kata 12, ada kata 17. Boleh buka kita Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya Rasulullah ni sentiasa awet muda. Uban tu boleh kira, sampai boleh kira punya tak banyak. Kita ni sampai tak boleh kira punya banyak. Dia beza. Jadi Rasulullah tu sentiasa muda di mata isteri-isteri baginda. Rasulullah tu handsome, Rasulullah tu lawa, dia Nabi pula. Dan tentulah ramai berkenan suka kat dia. Maka tu Aisyah kata, mengapa pula aku tak jealous? Kalau kamu ni, kalau orang lain mungkin tak lah kot, kamu ni aku jealous lah, suami dia dan sebagainya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Maka Rasulullah jawab. Rasulullah kata apa? Qad ja'aka syaitanu. Tiba-tiba Rasulullah kata apa? Aisyah, telah datang kepada kamu syaitan kamu. Bila kamu cemburu buta tuli macam ni, telah datang kepada kamu syaitan kamu yang sebenar. Sudah dah. Maksud cemburu ni salah satu, ni dalilnya, salah satu penyebabnya datang daripada syaitan. Syaitan ni dia akan usaha, dia akan buat macam-macam cara hatta sampai boleh bercerai-berai laki bini. Sebab orang laki bila menghadapi kes cemburu buta ni, tuan-tuan jangan jadi syaitan juga. Hak laki pun ada syaitan juga. Tak ada, semua orang ada syaitan. Tu Nabi kata. Aisyah tanya, ya Rasulullah, awama'i syaitan? Dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni ada syaitan ke? Dia kata, telah datang kepada kamu, telah mai hasut kamu ni, yang menghasut kamu jadi cemburu buta, sangka benda yang macam-macam, benda yang tak elok kat aku ni, semua ni punca mai daripada syaitan kamu.
Aisyah tanya, "Awa ma'i syaitan?" Aku ni ada syaitan ke? Aku mana ada bela syaitan? Tak ada. Hantu raya Persia tak ada. Mana ada bela syaitan? Nampak tak? Kata Rasulullah, tak. Kata Rasulullah, qala na'am, ya, kamu ada syaitan. Qultu, Aisyah tanya pula, wa ma'a kulli insanin, dia tanya pula ke Rasulullah, pada semua manusia ke? Wa ma'a kulli insanin, yang lain-lain manusia lain pun ada syaitan juga ke? Kata Rasulullah, qala na'am. Kata Rasulullah, ya. Kemudian Aisyah tanya, qultu wa ma'aka ya Rasulullah, kamu wahai Rasulullah ada syaitan ke? Maka Rasulullah kata, na'am, ya ada. Ini namanya qarin. Saya, tuan-tuan, semua dalam bumi ni, manusia, makhluk ni, ada seorang satu syaitan ni. Syaitan ni lah yang dipanggil qarin. Ada yang kata qarin tu yang rupa macam kita juga ke Ustaz? Wallahu a'lam, tu jangan tanya. Saya duk cari tak jumpa mana pun dalil yang kata muka macam kita, tangan macam kita, rupa tak ada. Tu kalau rupa macam kita itu bukan qarin, tu hantu raya. Belah. Faham tak? Yang duk reka pula. Tu bukan belah, tu belah hantu raya tu. Nampak tak? Tu selalu yang berlaku dalam kisahnya, yang tu dia membelah. Bila dia tak ada di rumah, tapi dia seolah-olah ada di rumah. Isteri selalu duduk nampak dia duduk sebelah tidur. Rupanya hantu raya lelaki punya. Ni berlaku. Ni bukan tipu dah. Tu hantu raya. Dia boleh berupa dengan rupa kita. Tapi kalau qarin, bukan jenis tu. Qarin ni yang sebenar, dia bukan jenis tu. Qarin ni Allah bagi kita syaitan dan banyak qarin. Dan jangan lupa, ada satu lagi qarin dalam riwayat yang lain, iaitu qarin daripada malaikat. Qarin daripada malaikat. Maksudnya kita ni ada qarin, dua qarin. Satu qarin syaitan, satu qarin daripada malaikat. Yang malaikat ni buat apa? Malaikat ni suruh buat baik lah. Malaikat ni yang suruh kita buat baik, pujuk hati kita buat baik, suruh kita buat baik, suruh bangun tidur subuh. Ni qarin malaikat ni lah. Yang qarin syaitan ni suruh buat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang syaitan ni dia suruh kita buat benda jahat, tu qarin syaitan. Tapi Rasulullah ada sebut, bila Aisyah kata, ya Rasulullah, aku ni ada qarin ke? Kata Rasulullah, ada syaitan, ada qarin daripada syaitan, ada. Syaitan khas buat kamu, tu sesatkan kamu, khas. Syaitan yang lain ni banyak lagi lah, yang ganggu kita waktu semayang syaitan lain. Tapi ni syaitan ni dia memang ada dengan kita 24 jam. Dia akan ambil peluang bila-bila masa untuk sesatkan kita. Tapi tuan-tuan kena penjera dia. Ada cara, kejap lagi saya cerita macam mana tuan-tuan nak penjera si syaitan ni. Sekali lagi saya ajak macam mana. Ni marah syaitan ni. Kalau malam ni ada siapa-siapa kena rasuk syaitan, kenal saya malam ni. Ni nak bocor rahsia ni. Baik. Lalu dia kata, setiap manusia ada ke? Ya, setiap manusia ada. Saya ada, Haji Kamil ada, Datuk ada, semua ada. Semua ada. Haji Ramli ada, semua ada. Mana ada tak ada? Semua orang ada, seorang satu. Nampak tak? Kemudian dia tanya, kamu Rasulullah ada juga ke? Patut Rasulullah tak ada lah kot, no? Ada juga Rasulullah pun. Rasulullah kata ada, aku ada. Allah Ta'ala letakkan syaitan untuk aku. Tapi kata Rasulullah, walakin Rabbi, akan tetapi Tuhan aku, a'anani alaihi hatta aslam, melainkan aku ni memang ada syaitan, tapi syaitan ni Allah Ta'ala bantu aku dengan mengislamkan syaitan tu. Maksud syaitan qarin Nabi ni, dia tak boleh buat apa-apa kat Nabi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah kata, ma min ahadin, mana-mana manusia di atas muka bumi ni, illa melainkan walahu syaitanun wali syaitan. Nabi kata setiap manusia di atas muka bumi ni beranak-beranak lahir kat dunia, lahir beranak, ada seorang satu syaitan yang Allah Ta'ala hantar untuk dia, yang dipanggil apa? Qarin. Ni ayat tadi, ayat 36 surah Zuhruf tadi. Mana? Kemudian Rasulullah kata, wali syaitan, aku juga ada syaitan, melainkan qad a'anani, Allah membantuku, menolong aku, ala syaitani, kepada syaitan aku ni,
hatta malaktuhu, sehingga aku dapat perintah dia. Bukan dia perintah aku perintah dia. Satu tahap macam tu. Maksud dia, qarin Rasulullah Islam nombor satu. Dia Islam dengan Rasulullah. Dia tak suruh buat benda jahat, dia jadi mandor buat relax, buat ada kan. Jadi mandor buat relax kan. Dia tak ganggu Rasulullah, tak boleh ganggu. Rasulullah tak boleh diganggu langsung oleh si qarin ni tadi. Qarin daripada syaitan ni, dia tak boleh ganggu. Kemudian Rasulullah yang perintah dia. Dia tak boleh perintah. Malaktuhu, aku pegang dia, aku ambil dia. Nampak dah? Dan dia tak boleh kawal aku. Nampak dah? Itu orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke satu tahap memang dia jadi macam itulah. Syaitan sendiri dia akan tunduk pada kita. Dia tak boleh buat apa-apa kat kita. Itu sebab wa ma kana li alaikum min sultan. Kata syaitan masuk dalam api neraka, dia kata dekat penduduk neraka yang disesatkan dulu semasa kat dunia, dia kata sebenarnya aku ni tak ada kuasa pun kepada kamu. Tak ada apa-apa kuasa. Nampak tak? Aku tak ada kuasa sikit pun tak ada. Tu pasal qarin. Qarin ni saya sebut tadi, dia akan sentiasa berada dengan kita 24 jam. Dia tak pernah berpisah dengan kita. Memang dia ada. Dia ikut perangai kita, sikap kita, semua dia akan ikut belakang. Dan dia akan sekat kita. Dia akan duduk sekali. Time kita makan dia ada, time kita masuk rumah dia ada. Semua dia ada. Oleh sebab itu, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan kitab saya ni, Imam Ibn Kathir dia ajak pada kita beberapa cara untuk mendidik qarin ni supaya dia tak aktif, dia tak larat, dia lemah, dia tak kuat. Macam mana kita nak buat dia jadi tak kuat? Macam Rasulullah tadi, Allah bantu dia. Kita boleh dapat tak kelebihan macam tu? Boleh. Tuan-tuan boleh dapat kelebihan begini. Kalau qarin tuan-tuan sendiri tak boleh nak ganggu tuan-tuan, dia ada cara. Ada kaedah dia. Dalam kitab ni dia ada sebut salah satunya time makan. Contoh time makan, Nabi kita kena buat ada adab ni. Ada adab ni kena ikut. Tuan-tuan, kalau ada adab ni kata tak ikut, maka qarin itu akan bersama dengan kita, berserta dengan kita tiap-tiap waktu yang kita nak buat aktiviti apa pun. Kalau dia berjimak pun, qarin berjimak dengan isteri kita sekali. Wa'iyadzubillah min zalik. Jangan main-main. Contohnya makan. Kita selalu dengar hadis ni tapi kita tak amal. Makan, Nabi pernah sebut dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? La ya'kulu ahadukum bishimali. Nabi tak bagi kita makan dengan tangan kiri. Tolong apa jua, barang ke, makanan ke, benda ke, tolong jangan guna tangan kiri. Anak kita daripada kecil lagi ajak salam, dia main tangan kiri, dia tak tahu apa, umur setahun dia tua tangan kiri, kita kata tangan kanan. Nampak tak? Masa dia ambil makanan, ketuk tangan dia pakai tangan kanan. Tangan kanan ni penting. Kemudian Nabi kata wala yashrab bishimali, jangan ada sesiapa pun minum dengan tangan kiri dia. Jangan tuan-tuan minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanan. Walaupun lemah ke, tak larat ke, cuba menggunakan tangan kanan semampu mungkin. Pasal apa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Kerana syaitan perangai dia, kalau dia makan, dia akan makan tangan kiri. Kalau diminum, dia akan minum tangan kiri. Maka bila kita minum dan makan tangan kiri, maka fayusyarikuhu syaitan. Syaitan akan menyertai kita dalam minuman itu. Bila kita minum, dia pun dapat minum, dia pun hilang dahaga. Bila kita makan, dia pun dapat makan sekali, dia hilang lapar. Maksud tuan-tuan belah dia. Tuan-tuan belah dia. Tuan-tuan guna tangan kiri, tuan-tuan belah dia. Tak boleh. Tuan-tuan buat perangai macam tu, tuan-tuan belah lagi gemuk dia, lagi sihat, lagi montel si setan tu. Nampak tak? Lagi montel dia. Saya pun tak tahu tuan-tuan punya setan montel tak montel, wallahualam lah. Tapi saya nak ajak ni, cara nak bagi dia tak makan, bagi dia lapar. Ini cara nak seksa dia. Ni saya cakap ni syaitan marah ni. Saya peduli apa syaitan marah tak marah. Nampak tak? Kita ada Allah Ta'ala. Boleh nak? Itu nombor satu. Nombor satu.
Itu sebab ada satu riwayat lain, yang nombor 1 tadi, ada seorang sahabat Nabi, seorang Nabi SAW. Nabi satu hari dia tengok ada seorang lelaki ni minum dalam keadaan berdiri. Yashrabu qa'iman, dia minum dalam keadaan berdiri. Dalam satu riwayat ni dia ambil air, minum berdiri, tak ada sebab apa-apa dia minum. Kemudian Rasulullah kata apa? Qih, kata Rasulullah, muntahkan balik. Rasulullah marah, muntahkan balik. Kemudian dia kata, 5, kenapa nak muntah balik ya Rasulullah? Aku minum ni pun minum diri je, apa masalahnya? Kemudian Rasulullah kata, ayasurraka an yashraba ma'aka al-hir? Kamu suka tak kalau kamu kongsi cawan dengan kucing? Kucing minum air tu, hang pun minum air tu juga. Hang suka ke tak suka? Qala la, taklah. Kalau kucing takkan bekas air kucing saya nak minum kot. Bekas air kucing tu jilat, kita minum. Tak sanggup tak minum? Tak sanggup kan? Dia pun kata, tak, aku tak sanggup. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qad shariba ma'aka man huwa syarrun minhu, asy-syaitan. Kamu tahu tak, masa kamu makan berdiri ni, minum berdiri tadi, ni salah satunya. Tadi makan tangan kiri, minum tangan kiri, ni berdiri. Nampak tak? Ini pun salah satu adab yang kita kena jaga. Kata Rasulullah, kamu tahu tak, sesungguhnya semasa kamu minum air dalam keadaan berdiri tadi, telah minum bersama kamu yang lebih teruk, lebih jahat daripada kucing. Iaitu siapa dia? Syaitan kamu. Kamu minum, dia pun minum sekali dengan hang. Kamu tak sanggup kongsi minuman dengan kucing, tapi kamu sanggup kongsi minuman dengan syaitan. Tak geli ke? Syaitan duk jilat, tak geli ke? Faham tak ni? Tu yang kita ni kena ajar adab ni. Orang kata, alah adab je pun, berdiri je pun, tangan kiri je pun. Jangan kata je pun. Bukan Jepun tu. Jangan kata je pun. Macam benda kecil. Bukan benda kecil. Kalau yang kita buat itu, syaitan yang qarin yang kita ada tu akan menyertai kita sekali. Tuan-tuan dah bela dia, tuan-tuan bagi dia kenyang, tuan-tuan bagi dia gemuk. Boleh faham ya? Nombor 3. Tadi makan. Nombor 3 ni masuk rumah. Masuk rumah. Ini tuan-tuan ni masuk rumah ni, saya rasa buat ke tak buat wallahu alam, tapi kita dengar hadis ni. Nabi kata satu hari, Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Ni nombor 3. Makan tangan kanan, makan dan minum dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Nombor 3, masuk rumah. Saya lagi nak balik rumah kan, nak masuk rumah kan, malam ni start buat. Tuan-tuan punya qari ni, dia akan duduk sekali dengan tuan-tuan, kecuali tuan-tuan buat yang ni. Dia tak boleh duduk dalam rumah, dia akan duduk dua. Faham tak ni? Macam mana nak bagi dia tak ada tempat tinggal? Dia, nama pun qari, duduk dengan kita, tak akan berenggang lah. Tapi macam mana nak bagi dia berenggang? Ni cara dia. Nabi kata, idza dakhala ar-rajulu baitah. Nabi kata, mana-mana kamu yang masuk ke dalam rumahnya, fadzakara asmallahi hina yadkhul, dia sebut nama Allah bila dia masuk. Maksudnya masuk dalam rumah, mula-mula sebut nama Allah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Simple. Benda yang paling mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ataupun bismillah, buka pintu tu bismillah. Nabi kata itu je. Wahina yut'im, dan ketika makan pun sama juga. Maksud tadi apa? Jangan makan tangan kiri, jangan makan berdiri dan minum berdiri, dan bila makan sebut nama Allah. Ni nombor 3 lah. Nombor 4, masuk rumah dengan nama Allah. Ketika masuk rumah dan ketika makan, sebut nama Allah. Ni waktu ni, bismillah, cukup dah, memadai. Kalau dia sebut nama Allah ni, maksud dia tak payah Ar-Rahmanir-Rahim pun tak apa. Sekurang-kurang alal aqal bismillah. Pakai baju bismillah. Pasal apa? Nabi kata, qala syaitan
kita sebut tu saja, bukan banyak mana pun, bukan berat pun, sangat-sangat ringan, maka syaitan dia akan kata la mabita lakum wala isya'a huna. Syaitan malam tu kata apa? Dia kata malam ni tak ada tempat tinggal lah hampa, tidur dah luar. Faham tak ni? Maksud rumah tu takkan diduduki oleh qarin kita. Syaitan tu kata la mabita lakum. Alamak, dia bacalah pula. Tak ada tempat tinggal lah kita malam ni. Syaitan qarin tu kata. Maka dia pun berhenti takat kat pintu tu saja, dan dia akan patah balik, duduk di luar rumah, dia takkan masuk. Tuan-tuan keluar rumah ni, lagi-lagi kalau di rumah ada anak kecil, jangan keluar pada kereta, keluar pada motor, terus masuk rumah. Ini tak betul. Tu orang perempuan kadang pelik, lagi-lagi bini saya. Dia duduk tanya, abang buat apa lah kereta lama-lama tu? Bila sampai kat rumah, tidak orang lelaki, tidak. Bila bawa kereta sampai kat parking, kan, sampai kat parking, mati enjin lah, tapi duduk dalam kereta senyap. Tapi orang lelaki duduk dalam kereta bukan buat apa, duduk main handset. Nampak tak? Betul kan? Jangan duk kata abang duk berzikir tadi. Dia yalah tu berzikir. Ke main WhatsApp, dia kata. Nampak? Kali harap sangat. Tapi sebenarnya betul lah tu. Salah satu sebab kita tak boleh terus masuk rumah pun. Balik rumah ni jangan biasakan terus masuk. Habis tu nak buat apa? Takkan kena dulu rumah Ustaz? Tak lah. Sebelum masuk tu, baca ayat kursi dulu dan 3 qul. Baca Fatihah, ayat kursi dan 3 qul. Boleh faham tak ni? Baca tu dulu. Baca tu dulu. Okey? Baca tu dulu. Kemudian baru masuk rumah. Baru masuk rumah. Jangan terus masuk. Masuk rumah tadi sebut bismillah, kemudian baca qul huwallahu ahad sekali. Qul huwallahu ahad ni bila masuk rumah juga baca. Kenapa baca qul huwallah? Dalam satu riwayat hadis Nabi sebut, siapa masuk rumah dia baca qul huwallahu ahad, maka Allah akan menghilangkan kefakiran pada rumah dia dan jiran-jiran di sebelah rumah dia. Semua takkan fakir miskin. Ni ada hadis dia. Walaupun hadis tu dhaif, tapi boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal. Baca qul huwallahu ahad. Ni cara nak masuk. Jangan terus langgar je nak masuk. Walaupun pergi masjidnya, sebab kita tak tahu siapa ikut belakang. Yang confirm ikut tu qarin kita dah, tu confirm dah. Jadi syaitan yang duk menumpang lain banyak lagi. Kita terus sampai rumah, terus buka pintu masuk. Dalam rumah tu ada anak kecil kita. Bila dia buka pintu, tak ada apa-apa ayat-ayat pelindung, peninding nak menghalau dia pergi, maka dia pun ikut kali belakang masuk. Dia kata, datang ni lah peluang aku. Bukan ada pelinding apa rumah kita. Rumah kita pun duk tengok TV ya. Tengok TV kalau forum Jamiah Islam tak apa juga. Nampak tak? Duk tengok gegar Ganza. Hak tu kerja dia. Nampak tak? Jadi rumah ni tak ada apa? Tak ada malaikat yang jaga. Tak ada siapa nak pelihara. Tak kena. Salah tu cara bila masuk rumah. Jadi masa perjalanan tu boleh baca dah. Masa balik rumah tu baca dah ayat kursi 3 qul. Sudah memadai dah tu. Nampak tak? Itu yang tuan-tuan hafal kan? Dah cukup dah tu. Itu adalah pendinding yang paling kuat sekali lah tu kiranya. Kemudian baru masuk rumah. Jangan masuk rumah dalam keadaan tak baca apa-apa. Hatta bismillah pun tak baca. Bayangkan kalau bismillah saja, syaitan kata apa? Malam ni tak ada tempat tinggal lah bagi kamu. Time kita nak makan baca bismillah lagi. Bismillah. Syaitan kata la isya'a, tidak ada sebarang makan malam ni. Lapaklah kita sampai esok pagi. Ni syaitan kata. Bila time makan kita makan bismillah, syaitan kata apa? Tak ada lah makanan untuk kita malam ni. Lapaklah kita sampai esok. Nampak tak? Inilah cara kita nak penjera dia. Orang Tara panggil. Cara nak tekan dia, cara nak sekat dia. Bila kita buat macam ni, dia lapar, tak ada tempat tinggal, membuatkan dia akan jadi lemah. Tang situlah dia akan lemah. Lemah untuk sesatkan kita, lemah nak ganggu kita. Boleh faham ni tuan-tuan? Tu yang Rasulullah kata apa? Tapi kalau masuk rumah, kata Nabi, walam yadhkurismallah, sebut nama Allah pun tak. Sekurang-kurang sebut nama Allah. Kalau ayat kursi 3 qul, hak tu confirm lah. Syaitan, jin, hantu semua ni dia akan lalu, dia akan lari gitu je. Senang ya, mudah ya, bukan susah mana pun. Cuma kita tak buat benda yang simple macam tu, kita tak buat. Tu kekurangan kita. Maka Rasulullah kata apa? Syaitan dia akan kata qala adraktumul mabit. Malam ni kita dapat tidur malam ni.
Dapat tidur malam ni. Dah dapat tidur dengan bini kita pula. Lagi jam. Tidur dengan bini kita. Tu yang bila waktu kita kena sebut bila waktu berjima'. Nabi suruh baca doa apa waktu jima'? Allahumma jannibni syaitan. Betul tak? Wa jannibi syaitan bima razaqtani. Betul tak? Kelupa dah. Kita baca. Ni satu hal lagi. Tu yang saya kata tadi. Kalau kita buat apa kerja sekalipun, berjima' apa semua, kalaulah tak baca, dia akan menyertai kita sekali dalam jima' tu. Wa'iyadzubillah min zalik. Tu cukup takut. Ni doa ni bukan benda kecil ni. Nabi kata, ya Allah, jauhilah aku daripada syaitan, dan jauhilah syaitan daripada apa yang kamu rezekikan buat aku, iaitu anak. Katalah malam tu takdir Allah dapat rezeki anak. Anak ni juga Allah lahirkan dekat dunia, Allah jaga dia, jadi peninding buat dia, buat peninding khas untuk dia, jauh daripada syaitan. Anak ni berkat kita baca doa tadi. Jadi bila anak lahir kat dunia, merengek, sakit perut, demam, kena gangguan, puncanya apa? Punca daripada mula-mula kamu berjima' dulu baca doa tak? Nampak tak? Tu nak kahwin nak sangat, nampak bini rasa nak terekam, gurau tu. Tapi janganlah gelojoh sangat, bacalah doa dulu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan bima razaqtani. InsyaAllah Nabi kata apa dalam hadis, fala yaqrubannahu wa zurriyatahu minasyaitan. Syaitan takkan boleh dekat dengan dia waktu jima', dan zuriat dia pun Allah Ta'ala takkan dekatkan dengan syaitan. Allah selamatkan kesemuanya. Boleh dapat? Boleh tak tu? Kemudian yang terakhir, sebelum nak berhenti, kali lama mana saya ada kerja, ada mesyuarat. Baik. Yang ni bila time masuk malam, ni tugasan tuan-tuan untuk penjara syaitan ni bila time waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab waktu malam lah selalu dia akan berlaku gangguan. Kalau contoh orang mengadu, saya rasa sakit-sakit kat lutut, kat pinggang, kat bahu, rasa kat belakang ni, tulang belikat, dia rasa sakit-sakit, rasa macam kena gigit. Selalunya kita tanya, sakit tu rasa waktu bila? Selalunya jawapan dia akan kata bila? Bila dekat-dekat maghrib atau waktu malam. Dia akan main waktu tu. Dekat maghrib atau waktu malam. Di waktu siang tak ada. Jadi waktu maghrib dan waktu malam tu lah sesuai untuk kita mandi. Petang contohnya, janganlah waktu malam sangat, waktu petang tu untuk kita mandi. Mandi ni tujuannya adalah untuk segarkan badan. Kemudian yang kedua, bersih. Sebab syaitan dia suka kalau kita kotor dan najis. Dalam keadaan tak bersih, kotor, najis. Contoh orang perempuan bila dalam keadaan haid, dia tak amalkan zikir apa-apa, kemudian dia pula duduk dalam keadaan haid tu, jadi pad dia dalam keadaan berdarah, dia tak tukar, tak ganti. Waktu tu syaitan paling seronok dan paling suka sekali bila kita duduk dalam keadaan bernajis. Tuan-tuan, balik rumah ni, balik cucilah rumah, bersihkan rumah, pastikan rumah dalam keadaan bersih. Sebab rumah yang paling kotor, itulah tempat paling banyak pembiakan, bukan pembiakan Aedes, tapi syaitan. Aedes dia confirm dah, ni syaitan. Bila saya contohnya berubat, bila tengok rumah tu tak bersih, saya kata boleh nak kemas sikit rumah. Macam serabut je. Nampak tak? Baju duduk kat atas siling. Nampak tak? Ni macam rumah ni kan, sampah merata-rata, kemaslah sikit rumah. Kan? Kita nak berubat tu, nak kena kemas sikit. Sapulah sampah sikit, kotak-kotak tu. Jangan anggap benda tu kecil tau. Itulah tempat dia, tempat bersarang. Saya nak sebut ni. Jadi Nabi ajak, bila waktu malam, Nabi kata, time dekat maghrib, tak apalah, aghliqu abwabakum, jangan lupa tutup pintu. Ada setengah perangai kita, walaupun duduk rumah taman, tak tahulah, duduk kampung, dia rumah kampung, dia rasa selamat, dia petang-petang dia suka buka pintu, cahaya nak bagi masuk. Petang tak apa buka pintu, tapi time malam jangan buka, jangan biarkan pintu rumah ternganga, jangan, tutup pintu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, wa khamiru aniyatakum, nombor 2, nak elak daripada gangguan syaitan qarin kita yang duduk sekali dengan kita.
bekas apa-apa minuman, makanan apa semua di rumah tutup semua. Kalau ada beras, tutup bekas beras. Kalau ada minyak, tutup minyak. Kalau ada minyak dekat kuali, kita dah lepas goreng, tutup dengan penutup. Jangan biar ternganga. Dan ini orang lelaki ni, goreng telur pandai lah, tapi nak tutup tak pandai. Tengok-tengok ternganga. Sekali lagi minyak tu nak guna balik. Kalau dah terbuka, dah terbiak lama, buang je. Buang dia bukan sebab kotak. Kotak tu satu dah. Yang kedua, sebab Nabi ada sebut ni dalam hadis yang lain, kerana kemungkinan ada tempat, ada wabak yang Allah akan timpakan dalam tu, campak dalam tu. Sebab dalam setahun, dalam hadis sebut, ada satu malam, kalaulah mana-mana bekas yang terbuka, wabak ni akan terbang melalui udara. Wabak ni akan terbang melalui udara, tersebar melalui udara, lalu dia akan masuk dalam bekas minuman yang tidak bertutup. Nampak tak? Jadi nak lebih selamat, kita tak tahu malam tu malam bila, buka, tuanglah, buanglah semua tu. Sebab dah terdedah dah. Kalau tak kena wabak sekalipun, kok tak cicak ke apa ke, kita tak tahu yang masuk dalam tu. Tapi kok mana pun tutup, tak kira siang atau malam lah. Tapi kalau malam lebih lagi. Dan minta bekas apa di rumah tutup, jangan biar dia terdedah. Kemudian Nabi kata, wa auku asqiyatakum. Yang ni sama macam tadi. Kalau ada tempat takungan air pun tutup, jangan biar dia terdedah. Kalau buat kola tu biar ada penutup besi kat atas tu, supaya bila isi tutup, jangan biar dia terdedah. Ini Nabi ajak pada hadis ni. Wa atfi'u surajakum. Waktu malam bila nak tidur tutup lampu, bila perlu buka, kalau tak perlu tutup lampu. Faham tak? Rumah kita mentang-mentang duduk dua orang ni pun, buka tu satu rumah daripada depan sampai dapur belakang, padahal duduk berdua je kat rumah. Dia kata takut Ustaz, gelap-gelap dia kata. Nah, tak boleh dia tutup lampu. Sebab bila kita tak tutup lampu, dia kata sini, fa inna syaitanu, sesungguhnya syaitan, kenapa kena tutup pintu rumah? Kerana syaitan la yaftahu baban mughlaqa, dia takkan boleh buka pintu yang tertutup. Tuan-tuan duduk dalam rumah, selagi duduk dalam rumah dia takkan boleh masuk, kecuali ada dalam badan kita, kita bawa masuk dalam rumah. Atau tadi daripada luar masuk dalam rumah sebab tak baca amalan zikir tadi, yang tu mungkin dia akan masuk. Tapi kalau tutup pintu, dia tak boleh masuk. Memang tempat dia tak boleh masuk. Wala yakshifu ghita wala yahilu wiqa dan sebagainya. Baik, ini antara amalan yang kita boleh buat. Jadi saya rasa cukup dekat tu sahaja yang nak sebut pasal qarin ni tadi. Jadi qarin ni tuan-tuan kena penjara dia. Salah satu juga ni antara benda yang saya minta tuan-tuan buat di rumah, iaitu bacalah amalan zikir-zikir ayat Quran. Rumah tu kan, kalau tuan-tuan tak boleh baca, tuan-tuan pasang ayat-ayat Quran peninding contohnya. Kalau tuan-tuan buka dekat YouTube, ada yang video YouTube sejam 20 minit, 2 jam baca ayat kursi contohnya, ayat manzil. Lalu orang duk baca ayat manzil pun sama juga, ayat-ayat yang jenis macam tu. Jadi ulanglah dalam rumah tu, supaya apa? Supaya rumah tuan-tuan tidak boleh diduduki oleh mana-mana syaitan dan jin. Kalau lagi kita duk ulang tu, dia tak boleh duduk lah, dia panas. Syaitan ni dia panas kalau duduk dalam rumah yang diulang-ulang. Kalau ulang baca ayat kursi pun, kira dah panas dah pada dia, panas dah. Dia pasang, kalau rasa malas nak baca, pasang. Kita kadang-kadang baca juga, tapi dalam rumah tu pasang. Buka speaker kan, beli speaker, kemudian ambil amplifier ke apa headset ke apa, MP3 ke contohnya kan, ada siap dah ayat Quran tu, pasang ayat Quran ke, surah Yasin ke, baca apa-apalah surah Baqarah pun lagi baik. Nabi kata apa? Masuk dalam rumah yang mana rumah tu kita tak pernah masuk. Ini amalan dia. Rumah tu kita tak pernah masuk dan rumah tu lama ditinggalkan, maka cara dan amalan dia tak ada yang lain, iaitu baca surah Baqarah ke semuanya. Boleh baca, kalau kita baca sikit-sikit sampai habis boleh, tak perlu baca sekaligus serentak sampai habis sebab panjang. Dan boleh juga pasang dengan ayat Quran. Pasang je. Tu kira paling malas lah tu, balong lah tu, pasang tu. Kalau pasang pun tak mau juga, tak tahu nak kata apa. Tu yang jadi macam-macam. Anak kena gangguan, isteri kena gangguan, sakit anak sakit sini. Ya? Ini antara insya-Allah tak ada apa-apalah dalam rumah kita.
Kalau nak pagang, tu kena tanya tok-tok guru, ustaz-ustaz lain yang dalam perubatan Islam dah, cara nak pagang. Ada orang tanya, ada tak cara lebih senang lagi, kok ustaz boleh tolong pagang rumah saya? Tak tahulah, rumah dah pagang tak? Ada, tu pagang lain ustaz, ni pagang lain. Saya tak tahulah. Ada cara dia, nak pagang tu ada. Tapi kita pagang kalau betul-betul ada gangguan dalam rumah, kita pagang gangguan dalam rumah. Tapi jangan duk pagang benda tu ada dalam tu, kita duk pagang, dia tak boleh keluar. Boleh faham tak? Ada cara dia, bukan senang. Tapi senang, cara mudah untuk tuan-tuan baca ayat surah Baqarah. Nabi kata fa inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan ni dia tak akan boleh masuk dalam rumah yang dibaca dalam tu surah Baqarah. Rumah tu kalau pernah baca sekali ya, contoh katakanlah rumah tu tak pernah baca pun, kita baca sekali ya surah Baqarah sampai habis, maka siapa yang masuk lepas tu tak boleh, siapa yang masuk lepas tu tak boleh baca dah. Siapa yang masuk lepas tu tak boleh baca dah, sebab rumah tu memang syaitan tak mau masuk dah. Dia lintas kat jalan dia, tengok rumah je Ramli, baca surah Baqarah punya ni, dia ada cahaya nur Baqarah tu ada pada keliling rumah tu. Kecuali apa? Kata ulama, kecuali kalau dilakukan maksiat di dalamnya. Tu lain lah. Maksiat, dosa, sebagainya. Hak tu hilang cahaya. Dia akan hilang dengan maksiat. Boleh faham ni? Kalau tak buat maksiat, insya-Allah cahaya Baqarah tu berkekalan. Walaupun kita keluar rumah, ada owner baru masuk, tak payah baca dah. Boleh faham ni? Tu kelebihan surah Baqarah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salawati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma innaka sallatta alayna aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahum. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa bain jannatik innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa awladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi hifdhika wa amanika wa iyadhika wa jiwarika wa amnika wa amanatika wa hizbika wa hirzika wa kanafika wa satrik wa lutfika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa dhi baghyin wa dhi aynin wa dhi baghyin wa dhi hasadin wa min sharri kulli dhi sharrin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.